Masya Allah. Kita boleh start? Masya Allah. Boleh. Okay. Boleh. Tolong mute dulu kan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kami dari kumpulan 6 Citra Pengimarahan Masjid LMCA 1422 iaitu terdiri daripada saudara Marwan, Syah Razik, Irsyad, Muhdi serta saudari Nadratun Naim, Syahira Sarah serta saya, Syahira Sarah, Najwa serta saya, Laila Fadilah selaku moderator anda pada malam ini. Selamat datang semua ke webinar Jom Bedah Surah Ad-Duha. Jadi, kitab suci Al-Quran ini bukan sahaja digalakkan untuk kita membaca ataupun menghafal, malah setiap Muslim juga dituntut untuk memahami maksud kalimah Al-Quran yang dibaca serta mentadabbur ayat-ayatnya. Jadi, terdapat satu ayat Al-Quran iaitu daripada surah As-Sad ayat 29 yang menekankan tentang pentadburan ayat Al-Quran. Syah boleh buka. Hello. Ya. Hello. Okay. Bentang surah As-Sad ayat 29, betul? Betul. Okay. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Okey, jadi ayat ni menjelaskan tentang sebuah kitab yang diturunkan kepada kamu dengan penuh berkat supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya iaitu bertadabbur dan supaya orang yang mempunyai akal fikiran mengambil pelajaran daripadanya. Jadi, ayat ni menjelaskan bahawa ayat Al-Quran yang diturunkan bukan hanya untuk dibaca, malah kita juga dituntut untuk memahami, menghayati serta mentadabbur dan juga mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan seharian kita. Jadi bagi pengetahuan para hadirin sekalian, terdapat 3 slot pada malam ini. Slot yang pertama iaitu penekanan cara bacaan Ad-Duha serta tajwid. Slot yang kedua pula adalah berkaitan dengan maksud ataupun penerangan mengenai ayat-ayat dalam surah Ad-Duha. Yang ketiga pula adalah slot quiz. Yang mana pada slot quiz ni kita akan kira 3 orang yang mendapat markah tertinggi dan akan diberikan hadiah pada akhirnya. Jadi, tanpa melengahkan lagi masa, saya menjemput saudara Marwan untuk berkongsi cara bacaan surah Ad-Duha serta beberapa hukum tajwid yang terdapat padanya. Testing. Dengar? Dengar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-puan, para penonton yang dimuliakan oleh Allah sekalian, selamat datang saya ucapkan ke dalam sesi 1 Tajwid Ad-Duha, di mana insya-Allah untuk sesi ini kita akan membincangkan surah Ad-Duha. Baik, antara sebab surah Ad-Duha ini dipilih untuk dijadikan topik perbincangan kerana saya yakin kita selalu membaca surah ini dalam rakaat kedua solat sunat Ad-Duha. Selalunya rakaat pertama kita akan baca surah Asy-Syam, manakala pada rakaat kedua kita akan baca surah Ad-Duha. Okey, baik. Surah Ad-Duha ini merupakan satu surah yang sangat luar biasa. Kerana bagi saya surah ini merupakan satu surah yang full, penuh dengan teknik-teknik motivasi bagi mereka yang down, bagi mereka yang merasakan hidup mereka tertekan, ataupun bagi mereka yang merasakan hidup mereka kurang rezeki ataupun lonely dan sebagainya. Tuan-puan, bacalah surah Ad-Duha. Sebab Ad-Duha ini merupakan satu surah di mana bila kita lihat secara mendalam, ia merupakan surah yang menggembirakan Rasulullah dan untuk mendatangkan kembali motivasi kepada Rasulullah SAW. Kerana menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, pernah menceritakan pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah menghadapi sakit dan disebabkan kesakitannya itu, baginda tidak solat malam selama beberapa hari dan wahyu tak turun selama beberapa waktu. Kemudian
Ada di antara orang-orang yang tak sukakan Nabi, mereka menohmah Rasulullah. Mereka katakan, wahai Muhammad, haddu kamu. Haddu kamu. Maksudnya, Malaikat Jibril iaitu makhluk yang selalu jumpa kamu, sudah mengabaikan kamu, sudah tak pedulikan kamu. Mereka macam tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Ar-Rahmannya dan Ar-Rahimnya mendatangkan surah ini, iaitu wadduha, demi waktu pagi, wal-laili idza saja, dalam keadaan malam yang hening sepi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu Nabi Muhammad, kami tak pernah meninggalkan kamu. Kami tak pernah mengabaikan kamu, walau sedikit pun kami tak benci kepada kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dari apa yang kita kejar sekarang, dan seterusnya. InsyaAllah kita akan mulakan dengan sesi bacaan surah Ad-Duha. Okey, baik. Saudara Syah, tolong mainkan. Surah Duha betul. Ya, surah. Ni nak tak kisah ke link mana-mana boleh? Kira sikit Syah. Entah ya. Boleh? Sebentar. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okey, terima kasih Syah atas perkongsian. Okey, bagi meneruskan majlis, kita masuk ke dalam part 1 tajwid Ad-Duha. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan ayat pertama, Wadduha. Dalam ayat pertama kita mempunyai dua tajwid, iaitu alif lam syamsiah dengan waqaf dengan huruf ma asli. Yang pertama waddu. Waddu di sini adalah hukum alif lam syamsiah kerana alif lam bertemu dengan huruf syamsiah iaitu dhad, dibaca secara idgham, iaitu bermaksud masuk ke dalam huruf dhad. Kemudian dekat ha ni dibaca secara panjang dua harakat kerana dia wakaf dengan hukum mad asli. Okey, dalam ayat kedua, wal-laili idza saja, wal-laili ni sama dengan wadduha, alif lam syamsiah, kerana alif lam ini bertemu dengan huruf syamsiah lam dan dibaca secara idgham. Itu bermaksud bacaan lam. Kemudian idza ni dibaca panjang dua harakat kerana dia adalah mad asli dan ma'alif ini didahului dengan baris fathah idza saja, waqaf dengan hukum asli. Dan seterusnya dalam ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma ni adalah ma asli, dibaca panjang dua harakat. Kemudian rabbuka di sini ra ini dibaca secara
tafkhim, iaitu tebal, kerana ra ini berbaris fathah. Rabbuka. Kemudian wa ma qala ini sama waqaf dengan hukum asli. Okey, next untuk ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal di sini berhukum mad syibhul badal, kerana huruf hamzah itu bertemu dengan huruf mad di tengah kalimah dan dibaca secara 2 harakat. Walal akhiratu, qiratu di sini ra ni dibaca secara tafkhim, iaitu ra tebal. Ghairul lak, ghairul lak di sini ada 2 hukum tajwid, iaitu ghairu, ra ni dibaca secara tarqiq, iaitu ra nipis, dan kemudian ghairul lak. Ghairul lak di sini dhammatain bertemu dengan lam, iaitu huruf idgham bila qannah, dan hukumnya adalah idgham bila qannah, iaitu memasukkan suara ra ke dalam huruf idgham bila qannah tanpa dengung. Kemudian di sini al-ula ni adalah alif lam qamariyah, iaitu alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, iaitu hamzah, dan dibaca mengabaikan bacaan alif lam ini. Dan al-ula hamzah di sini bertemu dengan mad di pertengahan kalimah, iaitu menjadikan ia sebagai mad badal. Okey, next ayat kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yu'tika ni ti di sini dibaca panjang 2 harakat sebab dia mad asli. Rabbuka dengan fatarda, dua-dua adalah ra tebal, iaitu dibaca secara tarqiq. Okey, next untuk ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajid, ini mim mati atau mim sukun bertemu dengan ya, menjadikan ia hizah syafawi, dibaca tanpa dengung. Dan yajidka di sini dal merupakan huruf qalqalah, iaitu kita kena melantunkan huruf tersebut. Dan seterusnya yati manfa'awa. Yati di sini adalah mad asli, dibaca panjang 2 harakat. Yati manfa'awa. Yati manfa'awa ni adalah hukum dia ikhfa haqiqi, kerana fathah bertemu dengan huruf fa, iaitu huruf ikhfa, dan dibaca dengung 2 harakat. Kemudian fa'awa di sini adalah mad syibhul badal, sama macam tadi. Dia apabila hamzah bertemu dengan mad dalam pertengahan kalimah, dibaca panjang 2 harakat. Okay, next untuk ayat ke-7, wa wajadaka dhallan fahada. Di sini dhallan kena baca panjang 6 harakat kerana ia merupakan mad lazim kalimi musaqqal. Apabila huruf mad bertemu dengan huruf bersabdu dalam satu kalimah, ia dibaca panjang dan kena tekan. Okay, untuk ayat ke-8, wa wajadaka ailan fa'aghna. Ailan ni adalah mad wajib muttasil, kerana apabila huruf mad ini bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, dibaca panjang 6 harakat. Kemudian adalah ailan fa'aghna adalah ikhfa haqiqi, iaitu apabila fathatain bertemu dengan huruf ikhfa, iaitu fa, dibaca secara dengung 2 harakat. Okay, next untuk ayat ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar. Di sini fa'amma ni apabila mim mati mempunyai sukun atau mempunyai sabdu, ia dibaca dengung 2 harakat, iaitu wajib al-qannah. Al-yatima iaitu alif lam qamariyah. Yatima di sini panjang 2 harakat, mad asli. Fala di sini adalah merupakan mad tabi'i kerana huruf lam itu berharakat fathah. Dia dibaca panjang 2 harakat. Taqhar ini adalah qalqalah suqra, macam tadi juga. Dia merupakan huruf qalqalah, perlu dipantunkan di pertengahan kalimah. Okey, untuk ayat ke-10, wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma di sini adalah wajib al-qannah, iaitu sebab mim itu mempunyai sabdu, dibaca dengung 2 harakat. Kemudian as-sa'ila ni adalah alif lam syamsiah. Kemudian
apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, dipanggil mat wajib muttasil. Dibaca banyak 6 harakat. Fala tanhar. Sama macam tadi, mat tabi'i dan tanhar. Tanhar di sini adalah izhar halqi kerana apabila nun sukun bertemu dengan ha, iaitu ha itu adalah huruf izhar, dibaca secara jelas tanpa dengung. Kemudian untuk ayat terakhir, ayat ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma di sini adalah hukum tajwid wajib al-qannah sebab mim itu mempunyai sabdu, dibaca dengan dengung 2 harakat. Bi ni'mati rabbika. Ra di sini adalah ra tarqib. Kemudian fahaddits. Fahaddits di sini adalah hamas, iaitu sin adalah huruf hamas, iaitu terjadi apabila ia bertanda mati atau dimatikan untuk menghentikan bacaan. Sekian untuk sesi 1 tajwid. Okey, seterusnya saya serahkan kepada pengurusi majlis. InsyaAllah. Terima kasih kepada saudara Marwan atas penerangan yang jelas sebentar tadi. Jadi baiklah, seterusnya kita teruskan slot yang kedua kita yang akan dikendalikan oleh saudari Nadratul Naim dan juga Syahirah. Baik. Sarah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan dengan slot kedua iaitu tadabbur bagi surah Ad-Duha. Kita akan ada video. Video. Semua nampak Hello? Nampak? We begin بإذن الله تعالى with the study of the surah itself. As far as the context of revelation is concerned, يذكر أنه انقطع الوحي أياما, that it's mentioned that the revelation was discontinued for a few days. فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم, then the messenger عليه الصلاة والسلام was depressed. He was very saddened that revelation stopped coming. لذلك حزنا شديدا حتى قال قسم من المشركين ما نرى ربك إلا ودعك وقلاك. He was intensely grieved by the fact that revelation stopped coming for a while, this fatra, this gap, until a group from among the mushrikun, some of, like Ibn Kathir rahimahullah mentions, it was the wife of Abu Lahab, right, that actually said this or started this kind of sarcastic comment. They basically said, oh, we see that your Lord, or your master, has pretty much said goodbye to you. وَدَّعَكَ. The only thing left for him to do now is to say goodbye to you, and he's abandoned you, and he's unhappy with you, it seems. وَقَلَاكَ. وَدَّعَكَ بِمَعْنَى تَرَكَكَ وَقَلَاكَ بِمَعْنَى أَبْغَضَكَ وَتَرَكَكَ. وَدَّعَ means to, he's abandoned you, he's left you, and qala, that's going to come in the ayah also, is that he's displeased with you. So some Mufassirun say, because of these sharp comments of the mushrikun, it is in response to those comments that this surah was revealed. Before we go any further, you have to understand some things about the historical scenario that we're dealing with. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is delivering this message. And he is ultimately concerned with the plight of humanity. We have to appreciate the burden on his shoulders. And I mention those words strategically because in the next surah, Allah will talk about that burden. Okay? Allah Azza wa Jalla will mention wizr, meaning the burden on the shoulders of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. There's no more messengers coming. If he does not deliver the message properly, then it's not just the Quraysh who get destroyed, all of humanity is destroyed. It's an enormous amount of pressure on his shoulders, alayhi salatu wasalam. So when he's delivering this message and people are not accepting, instead of complaining that the people are not accepting, he's constantly worried, maybe I didn't do something right. Maybe there was something missing in my efforts. So he's always, almost internally blaming himself. And Allah Azza wa Jal constantly tells him, this is not your fault, you have nothing to worry about, these people, they're the ones that are at fault, etc. So Allah constantly consoles His Messenger. But the Quraysh see this opportunity of a few weeks or a few days of revelation not coming, and what do they say? Oh, no new ayahs today? No surah today? Oh, I suppose he's not happy with you anymore. And they're chuckling among each other. They think it's funny that they make these kinds of sarcastic remarks to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Now the Messenger alayhi salatu wasallam,
Not that those words, he gives them weight, but it's the thought starts creeping in his mind that maybe I did do something wrong. Maybe that's why revelation stopped coming. Maybe that's why revelation stopped coming. One of the benefits of knowing the oath in the beginning, the first ayah of the surah, Ad-Duha, Allah swears by the morning light. Ad-Duha is the time of day in which there is activity. Al-Fajr is still early morning. People are just starting to wake up. But Ad-Duha, it's hustling and bustling, it's rush hour on the highway, everything's moving around. It's the time of, basically, the time of day that is full of life. That's full of life and activity and movement. That's Ad-Duha. Allah swears by that time, and by the way, we mentioned some of this before, you know, when the word Duhaha came up, the light of the sun can be soothing and it can also be scorching, right? Later on in the day it can get pretty intense and it's painful. But early in the morning, the light of the sun is actually soothing and wonderful. And it's something lively. Allah swears by the soothing light of the morning. And what that teaches us is, it's a parallel drawn between the revelation coming upon the Messenger sallallahu alaihi wasallam. When the revelation used to come to him, it was like the soothing light of the sun falling upon him. It was full of life. Now let's look at the next oath. Actually, before we go to the next oath, some evidences in the Quran, how Allah talks about Ad-Duha. وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًا, that people would be gathered at Duha time. Even the Quran alludes to the fact that people are hustling and bustling at Duha time. A little bit of a small passage from Dr. Fadl Salih Hassan al-Ra'i that I'd like to read and translate for you. وَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Allah has certainly taken an oath by Ad-Duha, the soothing morning, and also by the night as it becomes still and lifeless. Saja, وَاللَّيْلِ, I swear by night. إِذَا سَجَى, when it becomes still and lifeless. Let's see what else he says. وَهُمَا وَقْتَانْ فِي مُنْتَهَى الرِّقَّةِ عَلَى النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ. He adds another comment of reflection on this. He says both of these times are important from a psychological point of view on the human nafs, on the human personality. Islahi commented on this further. He said that, you know, these two times are very, very opposite. And Allah is alluding to these two times because these are the two, it alludes to different kinds of emotions or situations people face. Sometimes life is easy, sometimes life is difficult. Sometimes there's happiness, sometimes there's sadness. Sometimes there's ease, sometimes there's difficulty. Sometimes there's relaxation, other times there's pain. And you would think, why isn't there always ease? Why isn't there always relaxation? But if you reflect, you will learn, just like the night and the day, the night when it becomes totally still, it is the time that all of, you know, the animals and human beings, they get a chance to rest and sleep. That is an important part of life, to go through the darkness. So what we're learning almost by drawing a conclusion from that is, going through hard times in life is actually a part of life. And you have to go through it because there are some things in our personality, some good qualities that Allah put in us, you never get to harness them and to develop them until you are put in a difficult situation. I'll give you an example, sabr. If life is always easy, you would never learn to have sabr. It's a quality Allah put inside of us, it's a virtue Allah put inside of us, but it only comes out and it only manifests and it only blooms under difficult circumstances. Gratitude. Only when something is taken away, you become more grateful of what you had. And when you get even a little, the gratitude comes out and harnesses. So even in difficulty, there's a blessing. The day has its soothness and its comfort and its relaxation. And yes, the night is still and deathly, and it's, you know, it's motionless and it's depressing, but both of them have a role to play. So that's what he's talking about as far as them having an effect on the person. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللهم تقبل منا تلاوة القرآن جزاك الله خيرا. Baik, jadi secara ringkasnya, Ad-Duha dari segi bahasa bermaksud waktu pagi atau pagi yang cerah. Surah dengan kandungan 11 ayat ini diturunkan di Mekah. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW berasa sedih dan gelisah kerana baginda tidak lagi menerima sebarang mesej atau wahyu daripada Allah SWT. Jadi Rasulullah SAW mula merasakan bahawa baginda telah melakukan kesalahan yang menyebabkan Allah marah terhadap baginda. Orang musyrikin juga mula mengejek dan memperlekehkan baginda dengan mengatakan bahawa Allah telah mengabaikan baginda dan tidak lagi menurunkan wahyu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan surah Ad-Duha ini sebagai bukti bahawa Allah tidak pernah mengabaikan maupun membenci Rasulullah. Dalam surah ini juga Allah ingin menyampaikan bahawa masa sukar yang kita lalui sebenarnya adalah sebahagian daripada kehidupan. Manusia belajar menghargai setiap pemberian hanya selepas dia merasai susah. Allah juga menjanjikan di dalam setiap kesukaran yang kita hadapi terdapat cahaya keberkatan di sebaliknya. Terima kasih, saya serahkan kepada pengerusi majlis. Terima kasih kepada saudari Syahira Sarah atas penerangan sebentar tadi. Jadi secara orang kata penutupnya, macam kita sedia maklum, surah ni diturunkan yang telah diwahyukan oleh Nabi setelah lama sangat tak diturunkan apa-apa. Dan iaitu selama 6 bulan kan, tak turunkan apa-apa. Jadi waktu tu kita faham yang Nabi ni rasa sangatlah terganggu dan tertekan. Sampai Nabi percaya yang Allah ni dah sisihkan dia dah dan tak nak dah dia jadi seorang Nabi. Dan benda ni kita boleh relate dalam kehidupan seharian kita. Kita ni pun yelah, kita lagilah kan manusia biasa. Kita rasa depressed, kita rasa burn out, kita rasa stress. Semua perasaan yang kita alami tu biasa di saat sebenarnya iman kita goyah. Di saat kita sebenarnya tak ada pergantungan kepada Allah. Kita akan rasa semua benda tu. Kita akan rasa sabut, kita akan rasa tertekan. Kita rasa semua benda. Jadi benda tu sebenarnya perasaan yang biasa. Bukan benda yang, maksudnya benda tu normal untuk kita sebagai manusia biasa akan alami. Jadi bila dalam keadaan kita macam tu, apa yang kita kena buat? Cara yang terbaik untuk kita buat adalah kita kena kembali balik bergantung kepada Allah. Kita kena balik kepada Allah balik. Cara dia dengan apa? Ni a few tips lah yang kita akan share juga dalam ni. Antaranya kita cuba amalkan surah Ad-Duha. Kita nampak surah Ad-Duha ni pasal rezeki semata-mata. Tapi sedar ataupun tak, kita hidup tanpa keresahan tu satu rezeki. Kita hidup dengan rasa ketenangan tu pun satu rezeki. Rezeki ni bukan sahaja duit yang kita nampak. Sebab kadang manusia ni, kita memang sering tak bersyukur dengan Allah. Kita akan bersyukur bila Allah bagi kita rezeki lebih, duit lebih. Betul tak? Tapi sebenarnya kalau kita rasa tak stres, kita rasa tenang, kita punya kerja rasa tersusun je lah. Kita kan student, kita rasa tersusun kan, walaupun week 14 ni, week 13, 14 ni, kita rasa tenang je kan. Sebab sebenarnya kadang
itulah rezeki-rezeki yang Allah hulurkan kepada kita tanpa kita sedar. Jadi macam mana kita nak lafazkan rasa bersyukur? Sebab rasa bersyukur kita ni kita berlafazkan melalui pertama mulut kita cakap alhamdulillah. Kedua, perbuatan kita. Macam mana kita nak buat perbuatan kita rasa bersyukur? Kita solat kepada Allah. Antaranya dengan solat surah Ad-Duha. Salah pula. Dengan solat sunat Ad-Duha. Okey, jadi tu antara cara kita melafazkan rasa syukur kita sebagai seorang hamba kepada Allah atas segala nikmat yang Allah bagi. Kita pun tahu kan nikmat yang Allah bagi kita ni sangatlah banyak. Jadi akhir kalam kita sama-samalah amalkan untuk solat sunat duha ni pada waktu duha, dan kita cubalah sama-sama hafal surah Al-Duha untuk kita baca dalam rakaat yang kedua. Supaya kita lagi menghayatilah dan kita amalkanlah apa-apa yang kita dapat. Okey. Jadi lepas ni kalau korang rasa stres, cuba tenangkan diri, stop jap buat kerja, buatlah solat sunat duha. 2 rakaat je. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya dan juga tim kita orang hari ni kumpulan 6. Jadi pada akhirnya akan ada satu slot quizzes, iaitu kita orang akan gunakan Kahoot yang akan dikendalikanlah oleh Muhammad Shah dan juga Muhammad Irsyad, yang mana kita akan pilih 3 orang yang dapat markah yang tertinggi untuk kita berikan hadiah. So cepatlah berebut kan. Kita bagi 3 orang. Banyak 3 orang. 3 orang. Okay, 3 orang. So Shah dengan juga Irsyad bolehlah kendali. Okay. Terima kasih kepada pengurusi majlis Cik Laila. Seterusnya kita akan adakan kuis. Oleh itu saya menjemput Saudara Irsyad untuk membentangkan soalan-soalan kita. Seterusnya memberi kod Kahoot itu sendiri di ruangan komen. Jadi para peserta diminta untuk siap sedia link Kahoot ya. Oh, tepat, saya akan hantar di ruangan komen juga. Syah, jangan bagi link tu. Okey. Letak pin je. Jangan bagi link. Nampak tak? Nampak. Jadi para peserta boleh masukkan game pin. Kita akan adakan sesi quiz Kahoot. Sekejap je, soalan je tak banyak, ada 10 saja. Soalan-soalan ni merangkumi kesimpulan apa yang telah dibentangkan atau telah dikupaskan oleh para fesi kita pada hari ini oleh Saudara Marwan, Cik Laila dan seterusnya. Okey. Haziq cute. Kita ada 11 peserta kan? Kau boleh semua masuk. 13 peserta. Diharapkan semua peserta dapat memberi kerjasama untuk join quiz ni. Mana tahu kalau korang menang dapat hadiah tau. Hadiah special daripada kumpulan 6. Ataupun siapa yang ada halangan untuk join quiz ni boleh beritahu di ruangan komen supaya kita boleh mula. Alhamdulillah, pejuang sunnah. Pejuang sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Bagus-bagus semua peserta kita malam ni. Diharapkan semua berada dalam keadaan yang baik. Tubuh badan sihat dan juga sejahtera. Semoga kita semua dijauhi daripada COVID-19. Amin. Okey. Sikit lagi. Follow ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Cuma lagi 2 orang kan? 11, 12, 13. Ada lagi siapa tak masuk? 4, 5, 6, 7. Dah tinggal 9 dah. Oh, mana penjual sunnah? Jom masuk cover. Jom. Ayo kawan-kawan. Hadiah menanti kepada siapa yang memberi fokus. Ni Okey. boleh start kot 11. Oh. 12 lah, 12. Okey, alhamdulillah. 12. Okey, hari ini kita akan mulakan kuis. Minta para peserta untuk siap sedia. Dan semoga berjaya. All the best. Di manakah surah Ad-Duha diturunkan? Oh, tak ada sound ni, Syed. Tak ada. Okay, sudah. So, tak apa. Saya akan baca ke soalan. Tak apa, boleh. Okay. Okey, nampaknya Zulaika mendahului. Bilangan ayat dalam surah ini berapa? Ingat. Okay, alhamdulillah nampaknya majoriti bagi kita menjawab dengan betul. Surah Ad-Duha mempunyai 11 ayat ya kawan-kawan. Okay, soalan seterusnya. Oh, Mahyadin. Okay, apakah sebab surah ini diturunkan? Okay, sebab surah ini diturunkan adalah sebagai bukti Allah tidak mengabaikan dan membenci Nabi. Sebelum turunnya surah ini, orang musyrikin telah mengejek-ejek Nabi Muhammad setelah soalan ni agak tricky tapi cuba jawab. Ya, ingat orang musyrikin dia mengejek-mengejek Nabi suatu ketika dulu kerana Allah SWT tidak turunkan wahyu kepada Nabi. Soalan yang kelima. Okay, semua boleh harap nampak. Wa ammassa ila fala tanhar. Okay. Adapun orang yang meminta, maka janganlah engkau tengking herdik. Empat lagi soalan. Wa wajadaka ilang fa'ana. Maksud ayat tersebut. Betul. Alhamdulillah. Soalan seterusnya.
Oh. Nampak? Okey, ayat tersebutlah alam yajidaka yatima fa'awa. Yatima fa'awa. Apa ya? Tajwid pula. Khairul laka. Saudara baruan sebentar tadi telah ceritakan bagaimana kita baca surah Ad-Duha dengan betul. Jadi Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Okay, dan soalan yang terakhir. Kita nantikan siapakah pemenangnya. Oh, kecil sangat. Harap peserta semua boleh nampak. Ifa Kiki, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah semua telah berjaya menjawab kuis dengan jayanya. Okay. So, tahniah kepada, saya ucapkan kepada pemegang tempat pertama, kedua dan ketiga. Diharapkan kalian bertiga ini dapat teruskan nombor telefon kalian ataupun menghubungi mana-mana AJK daripada kumpulan kami untuk tuntutan hadiah kalian. Okey. Itu saja untuk sesi kuis. Saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Terima kasih kepada Saudari Syah juga Irsyad yang mengendalikan kuis kita sebentar tadi. Jadi kat sini kita nampak kan hasil yang korang dapat daripada program kali ini. Jadi sebelum kita akhirkan majlis kita, saya nak bagi pengumuman sikit kepada yang menang tadi. Tolong directly PM ataupun mana-mana korang nak tinggal nombor phone kat situ pun boleh, okay? Macam untuk Zulaikha dengan Alia boleh direct PM saya. Untuk Nur, boleh direct PM yang okay, jadi sebelum kita akhiri kita punya majlis ni, saya nak minta semua buka kamera untuk kita ambil gambar. Boleh ke? Buka kamera semua ambil gambar. Dan lepas dah habis ambil gambar ni, tolong isi Google Form penilaian program. Terima kasih. Jom semua ambil gambar. Jom. Nak okey ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah semua. Terima kasih semua join kita orang. Cepat semua buka, cepat. Buka semua. Sebelum kita Allah, akhiri. Haziq Ahmad. Haziq Ahmad, saudara Haziq Ahmad. Masya-Allah. Ya saya. Saya agak berkopiah. Ya. Ya, Ani Akmal. Buka kamera cepat. Saudara Ali Ahmad dan rubiknya. Kak Ika. Sekejap, siapa yang akan ambil gambar ni? Laila ke? Boleh je. Okay, Zara Hassan buka kamera. Yang boleh buka kamera. Aidil Hakimi. Buka kamera, kita ambil gambar. Okay. 1, 2, 3. Lagi cepat. 1, 2, 3. Okay. Nice. Nak lagi ke? Cukup, okey. Okay. Terima kasih semua yang join program ni. Terima kasih banyak-banyak. Ikhlas. Tolong isi Google form bawah tu. Sebelum korang leave,
minta jasa baik korang untuk isi Google Form yang terdapat di ruangan komen. Hadiah yang menang tadi. Pada pemenang kuis tadi, top 3 boleh hubungi mana-mana AJK untuk tuntut hadiah korang. Aziz Ahmad. Oh, Aziz. Okay Aziz. Oh Aziz nak ambil gambar. Oh, Aziz nak ambil gambar lagi. Boleh. Oh, Kita susah boleh. kita ada apa artis ni. Susah. So, korang yang mana dah isi boleh Leave. Dan grup kita tunggu jap Okay, terima kasih semua. Terima kasih Alia. Sama-sama. Terima kasih juga kepada sudi kepada anda yang sudi join program kami. Harap kalian harap ia dapat memberi manfaat kepada kalian. Ustaz Haziq ada nak bagi apa-apa penerangan ke? Ustaz Shah dah bagi tahu dah apa yang saya nak bagi tahu. Astaghfirullahaladzim. Ustaz Shah dah bagi tahu dah apa saya nak bagi tahu dah. Tu lah. Ya. Tu kenapa senyum seorang-seorang tu? Bye. Bye. Okay. Terima kasih. Terima kasih Zik. Hati-hati. Stay safe kalian semua. Terima kasih Luqman Hakim. Sekejap, kita ada berapa orang? Seorang lagi tak ada. Tadi nampak macam masuk kan. Yang grup kita Lagi seorang tadi nampak macam masuk kan. Mudi ke tak? Nama apa? Mudi. Tadi macam masuk kan. Lepas tu tadi dia masuk kan. tak perasan. Dia masuk tadi. Apa saya nama Najwa ada dua? Oh. Dia vice kot. Oh. Link ke laptop tu. Najwa tadi. Oh, tadi masa nak ambil gambar tu tiba-tiba line hilang. Time tu juga. Kita settle. Congrats korang. Terima kasih semua. Thank you. Dah boleh stop recording? Boleh stop recording ya? Boleh kot. Oh lupa nak beritahu. Najwa record kan?